أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua yang berada di rumah, khususnya anak-anak Bestari Integrated Islamic School. Jadi pada hari ini adik-adik semua bersama-sama dengan Muallim Mior Abdul Rahman. Jadi hari ini Muallim akan membacakan atau akan berkongsi dengan adik-adik semua, iaitu satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Muntaqab hadis ini, berkaitan dengan kepentingan solat fardu. Adik-adik tahu kan solat fardu? Jadi solat fardu adalah merupakan kewajipan kita sebagai umat Islam. Okey, baik. Dan ia juga adalah merupakan rukun Islam. Rukun Islam ni maksudnya kita kena wajib tunaikan. Kalau kita tak tunaikan, berdosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum itu adik-adik, sebelum Muallim akan bacakan, akan berkongsikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi Muallim ajak adik-adik semua yang berada di rumah sambil mendengar rakaman video ini, marilah kita sama-sama membaca Suratul Kahfi ayat 1 hingga ayat 10. Adik-adik hafal? Alhamdulillah. Yang mana hafal boleh ikut sama-sama dengan Muallim. Yang tidak hafal boleh buka Al-Quran, kita baca sama-sama. Okey? Okey, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرذا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan melindungi kita daripada fitnah Dajjal. Ini adalah surah Al-Kahfi, ini adalah surah kita mengelakkan diri kita daripada terpedaya dengan fitnah Dajjal. Okay, jadi adik-adik yang mana tak hafal lagi, Muallim ingatkan supaya hafal ya, ayat 1 hingga ayat 10. Jadi ambil satu hari satu ayat. Maksudnya bila kita hafal satu hari satu ayat, nanti kemudian esok dah kita dapat, kita ulang balik ayat yang pertama, kemudian kita hafal balik, hafal untuk ayat yang kedua pula. Dan begitulah seterusnya, insya-Allah. Dengan niat ikhlas kita dalam hati, nanti Allah akan pelihara hafalan kita, insya-Allah.
Okay, jadi hari ini Muallim akan menceritakan tentang hadis Nabi SAW berkaitan dengan solat fardu. Adik-adik nak dengar? Baik, alhamdulillah. Okay, jadi Muallim akan baca, adik-adik akan dengar, kemudian Muallim akan terangkan intipati ataupun kandungan yang boleh kita berkongsikan kepada adik-adik insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla al-bardaini dakhala al-jannah. Muallim ulang. An Abi Musa radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla al-bardaini dakhala al-jannah. Rawahul Bukhari. Daripada Sayyidina Abu Musa radhiyallahu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menunaikan dua solat sejuk, dua solat sejuk maksudnya solat tu solatlah, dua solat sejuk akan memasuki syurga. Daripada Sayyidina Abu Musa radhiyallahu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menunaikan dua solat sejuk akan memasuki syurga. Rawahul Bukhari. Keterangan. Maksud daripada solat sejuk ialah solat subuh dan asar. Solat subuh ditunaikan pada waktu akhir sejuk, sementara solat asar ditunaikan pada masa permulaan sejuk. Kedua-dua solat ini disebut secara khusus kerana susah untuk menunaikan solat subuh disebabkan mengantuk, dan susah untuk menunaikan solat asar kerana sibuk dengan urusan kerja. Oleh sebab itu, sesiapa yang dapat mengambil berat terhadap kedua-dua solat ini pasti akan dapat menunaikan tiga solat yang lain. Jadi alhamdulillah. Apa keterangan yang menceritakan tentang hadis ni, iaitu Nabi menceritakan kepada kita, menyampaikan kepada kita bahawa pentingnya solat subuh dan solat asar. Maksudnya solat subuh dan solat asar ni, dua solat ini dikategorikan sebagai solat sejuk. Sebab apa solat subuh ni disebut sebagai solat sejuk? Sebab solat subuh itu disebutkan solat sejuk adalah masa akhir sejuk. Waktu akhir sejuk, maksudnya solat subuh tu waktu malam. Waktu malam kebiasaannya waktunya, suasananya, cuacanya sejuk. Jadi subuh tu adalah dikirakan sebagai solat sejuk. Maksudnya malam tu dah sejuk, kemudian pagi tu sebelum kita masuknya waktu siang, waktu panas, maksudnya subuh tu masih lagi dalam dikategorikan sebagai waktu malam. Manakala asar pula disebut sebagai sejuk ni sebab perubahan waktu nak masuk ke waktu malam, daripada petang tu nak masuk ke waktu malam. Jadi dua-dua solat ini menunjukkan solat yang ke arah waktu sejuk, waktu pagi dan waktu ke arah waktu malam. Okey, jadi solat subuh dan solat asar. Jadi Nabi bagi tahu pada kita bahawa pada siapa yang dapat menjaga solat subuh dan solat asar, maka Allah akan memberi ganjaran pahala kepada kita. Kemudian orang itu dapat memelihara tiga solat waktu yang lain. Jadi kita betapa pentingnya solat subuh dan solat waktu asar. Kalau solat subuh ni kita tahulah kan, susah kita nak angkat, nak buat, nak tutup selimut, nak tutup selimut, nak tidur je balik kan. Walaupun mak ayah kita kejut di rumah, bangun solat subuh, bangun. Tapi kita rasa berat kita nak bangun. Tapi itulah cabaran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa pentingnya solat waktu subuh. Dan solat subuh ini juga adalah mencerminkan ataupun adalah menggambarkan kepada kita adik-adik, umat Islam untuk berjaya. Maksudnya umat Islam
Kalau di dalam satu peperangan ataupun nak melihat sesebuah kejayaan umat Islam itu sendiri, kita dapat menilainya daripada solat waktu subuh. Kalau sesebuah negara itu ataupun sesebuah tempat itu, waktu solat subuhnya penuh satu masjid, menunjukkan umat Islam pada waktu itu kuat. Maksudnya mudah untuk mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Itu sebabnya Muallim harapkan kepada adik semua, bangunlah untuk solat subuh secara berjemaah, khususnya secara berjemaah. Ikut mak ayah pergi ke masjid ataupun ke surau. Betapa pentingnya solat waktu subuh itu, dia akan mencerminkan peribadian kekuatan umat Islam itu sendiri. Okey, jadi Muallim di sini berharap agar adik-adik dapat sedikit sebanyak maklumat daripada hadis Rasulullah SAW ini, daripada taklim pada hari ini. Moga-moga adik-adik semua dilindungi dan dirahmati oleh Allah SWT, dan juga kepada ibu dan ayah adik-adik semua yang berada di rumah. Moga-moga kita semua digolongkan oleh Allah SWT orang yang beriman dan dapat memasuki syurga Allah SWT pada suatu hari nanti, insya-Allah. Jadi akhirul kalam daripada Muallim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.